Dari aspek bahasa, hadonah diambil daripada perkataan al-hidnu yang bermaksud rusuk, dada atau sisi badan. Kata hadonah digunakan dalam urusan pengasuhan anak kerana pada dasarnya pengasuh kebiasaannya meletakkan anak yang diasuh di atas pangkuannya atau sisi badannya. Pengasuhan ini membawa erti memelihara, merawat, menjaga dan menyusui seorang anak kecil sehinggalah pada peringkat dia mampu untuk membezakan perkara yang baik dan buruk atau istilahnya ialah mumayyiz. Oleh itu, hadanah secara syar'i ialah menjaga dan mengatur urusan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri serta melindungi anak daripada perkara yang berbahaya dan membinasakan. Sebahagian ulama seperti Ibnu Abidin dan Al-Jurjani menyatakan hadanah membawa pengertian pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak. Istilah lain yang sering digunakan selain hadanah ialah kafalah. Secara umumnya, kata hadanah dan kafalah membawa maksud yang sama meskipun ada pandangan yang menyatakan perbezaan dua kata tersebut. Islam telah menentukan hukum hakam yang jelas berkaitan dengan hadanah apabila berlakunya perceraian antara suami isteri, sama ada melibatkan pasangan yang beragama Islam atau perceraian yang berlaku apabila salah seorangnya bertukar agama. Hukum hadanah pula, kita perlu memahami terlebih dahulu bahawa konsep hadanah tidak sama dengan wilayah atau kewalian. Hadanah diperlakukan terhadap anak yang masih memerlukan pengasuhan seperti yang telah diterangkan di awal perbincangan. Sedangkan kewalian bermaksud satu penguasaan khusus dan penjagaan oleh si wali ke atas anak yang sudah melepasi peringkat tamyiz sehingga ke umur baligh bagi anak lelaki dan sudah berkahwin bagi anak perempuan. Hadanah termasuk dalam kategori hifzu an-nafs, menjaga jiwa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa anak wajib dijaga agar terhindar daripada kemudaratan dan kebinasaan. Hukum ini bersifat pasti kerana mengabaikan penjagaan terhadap anak bererti membiarkannya terdedah kepada bahaya. Walaupun hadanah merupakan kewajipan, dalam masa yang sama ia juga terkait dengan hak kaum kerabat anak. Hal ini kerana kaum kerabat anak mempunyai hak pengasuhan terhadap si anak. Oleh itu, hak untuk mengasuh bagi orang yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hadanah bersifat khusus bagi mereka yang benar-benar berhak dan layak. Pengasuhan anak tidak akan diberikan kepada mereka yang akan mengabaikan anak tersebut kerana perkara itu secara pasti akan mendedahkan anak kepada bahaya dan kebinasaan. Dengan demikian, sudah tentu tugas mengasuh anak tidak diberikan kepada anak-anak kecil ataupun mereka yang kurang waras akal fikirannya. Hal ini merupakan suatu perkara yang jelas. Bagaimana mungkin mereka mampu menjaga dan mengasuh anak-anak? Begitu juga pengasuhan anak tidak diserahkan kepada mereka yang sibuk dengan aktiviti-aktiviti lain yang menyebabkan mereka lalai untuk mengasuh anak. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk seperti fasik juga tidak diberikan hak untuk mengasuh anak. Sebabnya, sifat-sifat buruk tersebut juga akan memberikan kesan yang buruk kepada anak yang diasuh sehingga akan menyebabkan kerosakan pada anak. Pengasuhan anak turut tidak diserahkan kepada orang kafir kecuali anak yang masih memerlukan pengasuhan daripada ibunya yang masih kafir. Apabila berlaku perceraian, isu penjagaan anak sering menjadi isu utama yang timbul, apatah lagi anak yang masih kecil. Jika perpisahan berlaku secara baik, tentunya isu penjagaan anak tidak akan menjadi masalah. Namun, jika sesebuah prosedur perceraian tidak berjalan dengan baik, ia bukan sahaja memberi impak kepada pasangan suami isteri, malah akan melibatkan kesejahteraan anak setelah berpisah. Antara perkara paling penting dalam isu hak penjagaan anak atau hadanah ini ialah mengenai kebajikan dan emosi anak. Dalam beberapa kes, ada bekas pasangan menjadi berang apabila hak penjagaan anak tidak diberikan kepada mereka.
Namun begitu, ada juga ibu bapa yang mengabaikan kebajikan anak setelah diberikan hak penjagaan sepenuhnya. Satu kes tular dahulu hanya kerana tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah yang memberikan hak penjagaan sepenuhnya kepada si ibu, seorang lelaki bertindak melanggar kereta bekas isterinya yang bersama anak mereka ketika itu. Tindakan itu sedikit sebanyak memberi kesan mendalam terhadap anak yang kian membesar. Ibu bapa seharusnya bersikap lebih bertanggungjawab dan tidak mengikut perasaan dalam mengendalikan isu hadanah walaupun setelah berpisah. Persoalannya, sejauh manakah pemahaman kita tentang hak penjagaan anak ini? Siapakah yang lebih berhak mendapat hak penjagaan anak? Itu dia situasi sedikit sebanyak mengenai topik kita pada hari ini, hak penjagaan anak, hak siapa. Pastinya ramai dalam kalangan kita mempunyai persoalan apabila pasangan sudah bercerai, hak anak ini lebih kepada siapa? Syarat mendapat hak hadanah. Sekiranya pasangan suami isteri bercerai dan mereka mempunyai anak lelaki atau perempuan yang masih kecil dan memerlukan penjagaan dan pengasuhan, maka yang lebih berhak ke atas pengasuhan anak tersebut ialah ibunya. Dalil berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud yang bermaksud, seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungkannya, susukulah yang diminumnya, dan pangkuankulah yang menjadi tempat sandarannya. Bapanya telah menceraikanku dan ingin mengambil anak ini dari sisiku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau lebih berhak ke atas anak itu selagi kamu tidak berkahwin lagi." Hak hadanah ini diserahkan kepada ibu apabila keadaan si anak itu masih kecil dan menyusu. Dengan kata lain, anak tersebut masih belum mampu memikirkan sesuatu perkara dan belum mencapai tahap dalam membezakan perilaku ayah dan ibunya. Maka, untuk situasi ini, anak itu mestilah diserahkan kepada ibu untuk mengasuhnya. Namun, ketika anak tersebut sudah agak besar, tidak lagi menyusu malah sudah mampu berfikir sesuatu perkara dan dapat membezakan perilaku ayah dan ibunya, tetapi masih memerlukan pengasuhan, masih belum memayis, maka dalam hal ini anak tersebut diberikan pilihan sama ada untuk mengikut ayah atau ibunya. Dan bagaimana boleh kita tahu siapa yang lebih layak untuk menjaga seseorang anak itu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fiza dan Hawa. Terlebih dahulu untuk saya jawab soalan tu, saya lebih senang kalau kita tengok kepada definisi hadanah ataupun hak jagaan. Kalau kita tengok kepada pengertian hadanah ni ataupun hak jagaan ni, asal perkataannya ialah al-hidnu. Al-hidnu tu bermakna sisi badan ataupun dada ataupun rusuk. Jadi itu sempena dengan cara orang perempuan menjaga anak. Dia dokong anak kan, menggunakan sisi badan. Itu adalah asal perkataan hadanah. Dia bukan, kalau kita tengok ejaan dalam Rumi, dia bukan hanah, dia hadanah. Dan hadanah tu custody, hak jagaan. Okey. Ini sebenarnya satu tajuk yang saya rasa amat sukar, sebab kalau kami sebagai pengamal undang-undang pun, antara kes yang amat mencabar ialah kes hak jagaan. Pasal dia melibatkan emosi, melibatkan perasaan kan, dan bukan hanya ayah dan ibu sahaja yang orang kata bergaduh, ada kesan dari segi itu, anak-anak tu juga akan menjadi mangsa kepada keadaan. Jadi daripada situ, macam mana mahkamah nak menentukan siapa yang paling layak? Kan? Ada yang kata yang paling layak ialah ibu. Ada yang kata yang layak mungkin bapa, sebab bapa ada pekerjaan. Kalau ibu tak ada kerja, dan bapa yang layak. Sebenarnya perkara pertama yang kita kena tengok, yang mana dibahaskan oleh ulama-ulama kita, oleh scholars, ialah tentang kebajikan anak tu. Bukan kebajikan ayah, bukan kebajikan ibu. Pergi mahkamah, hakim akan tengok, okey, kebajikan anak tu mana yang lebih baik. Kalau duduk dengan ayah macam mana, duduk dengan mak macam mana. Jadi kunci utama ialah kebajikan. Kata ulama, inna haqqal mahdud ahaqqu min haqqil hadinah. Hak orang yang dijaga tu lebih layak untuk dipertimbangkan daripada hak orang yang menjaga. Kan?
Urutan pengasuhan anak. Pengasuhan anak merupakan hak bagi kaum kerabat anak tersebut. Jadi, yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut ialah ibu, kerana ibulah yang melahirkan. Begitu juga dengan bapa sebagai asal keturunan anak, namun kedudukannya dalam urutan ahlu hidanah ialah selepas ibu. Tetapi jika ibu tersebut bukan termasuk dalam ahlu hidanah, seperti sudah berkahwin lagi, kurang waras atau seumpamanya yang menyebabkan ibu itu hilang syarat-syarat untuk mendapatkan hak hadanah, maka dalam hal ini ibu tersebut dianggap tiada hak hadanah dan berpindah kepada pihak berikutnya. Keadaan ini sama dengan bapa, iaitu apabila bapa bukan lagi ahlu hidanah kerana sebab-sebab tertentu, maka hak hadanah akan berpindah ke pihak berikutnya. Berikut adalah urutan hak hadanah. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.